Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sound kekal tenang sentiasa bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana sikit hari ini ada satu kesempatan sikit nak ucapkan selamat Hari Haji untuk 2022 Sikit buat review untuk kereta. Ada sebiji contoh kat sini untuk Toyota Caldina. Okey, di mana ada sebiji lagi Nissan, ada sebiji lagi kereta pelautan kita lah. Stadia kan. Semua ada. Di mana basic yang sikit nak sampaikan adalah minor sahaja. Macam sikit-sikit ilmu yang serba kekurangan. Sikit ingatkan korang kalau andai kata korang nak perjalanan yang jauh. Bila perjalanan yang jauh, korang wajib, kalau korang boleh ada satu kedai, boleh manage kereta korang. Contoh, korang datang bengkel sikit. Aku memang rujuk bengkel sikit je. Itu senang. Sebab sikit akan tolong manage kereta-kereta yang datang bengkel sikit. InsyaAllah sikit boleh, orang kata jaga. Kita jaga yang terbaik. Okey. So sekarang ni macam contoh korang pergi ke workshop. Okey, yang apa yang kita tahu, minyak hitam, minyak auto. Oil filter. Kadang-kadang cakap, oil filter perlu tukar ke? Okey. So sekarang ni bila kita nak bawa kereta yang perjalanan jauh ataupun kita nak balik kampung, tak kira lah korang nak berjalan balik kampung tu, tunjuk muka, lepas tu hilang. Macam biasa. Okey. Yang penting merapatkan silaturahim. Okey, yang belum subscribe channel sikit boleh subscribe. Okey. Yang andai kata bermanfaat, boleh share video sikit. Okey, basic yang paling mudah, korang tak payah buka bonet pun. Mari duduk dalam kereta tu, Idam. Kau duduk dalam kereta, aku tunjuk je. Kau naik kereta ni. Tumpu kepada meter je. Itu belakang sikit. Alright. So bila kita naik kereta, sikit tunjuk supaya untuk semua. Kalau dah pandai, sebab tu kalau bila dah pandai, jangan tengok video sikit. Sikit tak suka. Sebab nanti cakap, alah main ni sangat lah kau ni sikit. Tak, ni untuk orang yang langsung tak tahu basic. Okey, first kita kena tengok meter-meter yang lampu-lampu warning yang ada kat kereta ni. Contohnya lampu check light, lampu handbrake, lampu minyak hitam, lampu bateri, lampu check light, lampu VSC. Apa VSC sikit? Untuk kereta-kereta moden sekarang kebanyakan memang ada VSC lah. Auto, kereta ni ada AT auto temperature, betul, ada simbol ABS, anti lock brake system. Minyak tak payah tunjuk sebab memang dia orang dah tahu. Kalau minyak petrol dah habis mungkin semua menggelabah. Okey, sebelah dia ada meter temperature. Make sure meter temperature benda yang paling penting. Okey, benda ni waspadalah sebab benda ni boleh menyebabkan kos yang tinggi benda ni. Okey, yang ni tak apa, PRND ni untuk gear semua basic ni untuk kilometer kereta ni 142,000. So 142,000 belum sampai untuk 160,000 untuk major service kali kedua. Faham Okey, untuk daripada lampu bawah ni selalu pom-pom panggil lampu teko Aladin. So bila benda ni naik, sewaktu korang bawa wajib korang terus bagi double signal masuk ke kiri, matikan enjin terus. Wajib. Lampu teko Aladin ni sebenarnya lampu memberitahu lampu. Dia bagi warning apa? Dia bagi warning minyak hitam tak ada dalam enjin korang. Bahaya kes ni. Boleh menyebabkan enjin pecah. Rod boleh keluar. Okey? Crankshaft boleh melekat dan sebagainya lah. So atas tu ada lampu handbrake. Sebelah kanan ni lampu bateri. So kalau andai kata tengah-tengah korang bawa, tiba-tiba lampu bateri ni keluar. Okey, ke barangkali yang boleh jadi belting putus, alternator kong, ataupun masalah-masalah wire ataupun fuse dan sebagainya lah. So andai kata lampu bateri keluar, kalau korang tengah bawa tiba-tiba keluar, bermakna korang ada masa dalam 5 minit, 10 minit untuk terus cari bengkel. Dia tak boleh tahan lama. Dia akan makan semua tenaga bateri dan menyebabkan enjin mati. Tengah bawa, aircon perlahan, lampu malap, steering rasa berat. Betul, kereta enjin semput-semput. Kalau siapa-siapa pernah kena pengalaman tu dia tahulah. Atas daripada lampu handbrake ni, lampu pintu lah, tak tutup pintu tu faham. Sebelah ni lampu check light. Untuk lampu-lampu check light ni, kalau boleh jangan tanya sangat kat komen. Sebenarnya komen tak boleh jawab untuk lampu check light. Lampu check light ni kena scan komputer. Scanner nama dia. So atas ni VSC ni untuk kontrol, untuk macam contoh jalan licin, korang main corner. Nanti tayar tu dia brake pad tu dia pandai gigit. Sebelah kanan banyak, sebelah kiri sikit. Macam tu lah. Okey, so atas ni tak payah lampu airbag ni kat sini. Okey, pakai seat belt lah, bahaya. Okey, so atas ni untuk temperature, untuk auto. Minyak auto untuk kereta ni ada auto temperature dia. So kalau andai kata panas, tak digalakkan untuk korang tu lenjan lah kalau lampu ni naik. Bila korang lenjan juga boleh menyebabkan oil dalam gearbox boleh bocor lah, rosak dan sebagainya.
So atas ni anti-lock brake system lah, sistem brake. So maknanya benda ni berkait dengan benda ni. Kalau ABS rosak, benda ni akan rosak. Contoh macam kereta ni, sikit kita tolong start kejap. Okey, apabila sikit start, dia akan 3 adik-beradik ni akan keluar sekali. Kebanyakan kereta macam tu. Kalau ABS punya pump ada masalah ke, sensor ke, apa ke, dia akan keluar lampu ABS, lampu VSC, lampu handbrake. Walaupun kau lepas handbrake pun dia akan keluar juga. 3 ni adik-beradik selalunya. Okey. So selain daripada tu, itu sahaja kat sini. So kita matikan enjin sekejap. Sikit tunjuk bahagian tadi minor ni major sikit. Okey. So bila korang pengguna kereta, make sure korang kena pandai tengok untuk minyak hitam. Ni adalah stick minyak hitam. Bila sikit? Waktu enjin hidup ke? Kena check? Tak. Dia bukan macam tu. Dia check waktu enjin korang sejuk. Itu paling afdal sebenarnya. Tapi waktu enjin suam-suam panas macam ni pun boleh sebenarnya. Tapi dalam keadaan kurang tepat sebetul-betulnya. Kita kena pastikan minyak ni korang kena tunggu dalam 5-6 jam baru dia jatuh habis ke bahagian bawah, barulah dia sampai ke paras-paras dia lah. Contoh macam ni dulu, kereta ni mungkin ada sejarah lambat tukar minyak hitam. Sebab tu sikit kurang galakkan pakai minyak fully. Bukan sikit tak support minyak fully. Apabila kereta banyak nak parking, nak ikut 10,000 tu, sampai 2 tahun tak sampai 10,000. Tu minyak tu mati. Tempoh minyak kebiasaannya 6 bulan. Semi rasanya 6 bulan, fully pun 6 bulan. Lebih pada 6 bulan, expired minyak dah sampai. Semasa korang tebuk je minyak tu, itu dah start hari yang pertama dia. Sampailah 6 bulan, langsung tak gerak 1 kilometer baru pakai, minyak tu dah mati. Sebab tu ada taik minyak dan sebagainya lah. Aku jaga sikit, aku ikut kilometer. Kau ikut kilometer tapi kau tak ikut hari bulan dia. Sebab tu pomen akan tulis berapa hari bulan, sebab tu pomen tulis berapa kilometer. Itu basic dia. So takat kat sini kalau kita tengok, ni maksimum, ni minimum. Ni maksimum, ni minimum. Sikit kalau tengah-tengah macam ni sikit, boleh bawa lagi. Sebenarnya daripada maksimum ke minimum ni, ini adalah paras cukup. Korang jangan petikai dalam komen. Korang tengoklah daripada buku manual. Okey, bawah daripada takuk bawah ni, baru lampu teko Aladdin tadi, dia keluar. Faham? Kalau paras ni, lampu Aladdin tak akan keluar. Okey, dia tak akan keluar. So, bawah pada ni barulah kurang daripada 3 liter. Contoh macam kereta ni 4 liter. So, dia mesti jadi 3 liter baru dia betul-betul paras bawah ni. Kalau kurang paras ni, andai kata korang takut, top up je lah. Bermakna kereta mungkin ada masalah kebocoran ke, makan minyak hitam dan sebagainya. Okey, ni stick untuk minyak hitam. Pastikan kilometer cukup. Kalau korang pakai mineral, digalakkan kebiasaannya lah 5,000 kilometer. Bersamaan 4 bulan ke 5 bulan. Lebih kurang macam tu je. Sebab sikit bukannya pakar mana, bukan pandai mana pun sebenarnya. Okey, untuk minyak auto, stick minyak auto kebiasaannya ada kereta yang ada stick auto. Dan ada kereta yang tak ada stick auto. Contohnya macam Estima ACR 50. Dia tak ada pun stick auto. Dan ada juga kereta-kereta 4way sikit tengok yang tak ada. Tapi sikit tak buat 4way. Jangan korang tanya, sikit tak buat 4way ke sikit? Kereta aku ada masalah ni. Sikit kau tak buat lori ke? Sikit kau tak buat aircon ke? Memang sikit hanya buat untuk suspension engine kereta. Majoriti kereta konti pun sikit tak buat. Sikit buat macam kereta-kereta biasa sahaja. Kan sikit cakap ilmu yang serba kurangan. So sikit buatlah kereta Malaysia. Enjin Proton ke, Pearl 2 ke, Toyota ke, Nissan ke. Tengok Nissan dari sebelah tu. Sulus sekejap. Nissan tak boleh komplain mari sini. Tak payah tunjuk lama, nanti kena ban pula video ni. So Nissan tak ada masalah. Sikit boleh buat. Honda sikit boleh buat. Jangan suruh sikit. Kereta aku baru kena langgar. Sikit kau tak boleh simen ni cat. Dah, sikit memang tak boleh buat. Minta maaf. Okey, kita masuk balik. So andai kata contoh, kita dah tahu minyak hitam, ikut kilometer, minyak auto pula. Untuk minyak auto ni, ada jenis kereta macam sikit cakap tadi, ada yang tak ada. Kebanyakannya untuk kereta Malaysia semua ada. Tak payah risau. Honda, Toyota semua ada. So macam kereta ni, dia akan ada, sikit dah buat dah senang untuk minyak auto. Nanti kalau sikit rajin nanti, sikit letak link kat atas lah. So kat sini, sikit ada buat review hari tu, cool bahagian sejuk. Bermakna kalau enjin sejuk, untuk cek minyak auto, semua jenis kereta wajib korang kena run kereta. Maknanya enjin kena hidup. Tak boleh enjin mati korang cek. Kalau enjin mati korang cek, bermakna esok korang akan petikai ke pomen yang masuk minyak auto tu. Mesti dia akan jadi lebih banyak. So kena run enjin, masuk dekat N, neutral. Dalam keadaan kereta parking mendata. Okey, bila mendata dah cun tak ada masalah, baru kau boleh cek.
Bermakna bila starting korang start dalam 1 minit 2 minit dia akan duduk kat cool paling bawah ni. Nampak takut ni? Nampak? Okey, bila korang dah run 5 minit dia akan naik sikit. Dia akan naik. Lepas tu bila korang 15 minit, 20 minit, pap dia naik. Okey, kat sinilah full dia. Betul-betul enjin tu tahap kepanasan dia. Bukan dia nak macam kes thermostat Thermostat steady dulu, relax dulu. Ni tak ada cerita pasal thermostat pun. Okey, so sekarang ni dia akan tulis hot kat atas ni. Cuba tengok betul. Ada tulis hot. Ada Okey, dia tulis hot. Dia akan duduk paras ni antara dua takuk ni. Sikit mana satu bawah ke atas ni? Bawah ke atas? Paras bawah dengan atas. Level dia tetap cukup, sama sahaja. Melainkan dah panas tapi duduk kat sini juga. Itu baru tak cukup. Okey, faham Untuk minyak auto, kebiasaannya bengkel akan letak 20,000 km sahaja. Kebiasaannya mana-mana bengkel dia akan letak 20,000 km sahaja. Kenapa cepat sangat sikit? Pusat servis letak 40,000, 60,000, 80,000 pun ada sikit. Macam ni sikit. Okey, semasa korang beli kereta daripada kilang baru, taik minyak, taik besi dia tak banyak zaman tu. Zaman mula-mula keluar, taik besi tak banyak. Ni sikit simple bagi korang senang faham. Bila kereta dah lebih daripada 100,000, 200,000, taik minyak dia dah bukan taik minyak tu, habuk-habuk besi dah banyak. Sebab tu daripada 60,000 dia akan cut jadi 40,000, ada cut sampai 20,000. Fikir buat 30,000 pun boleh, 30,000 pun boleh. Tapi make sure enjin berhenti, korang kena matikan enjin. Supaya kilometer tak bergerak ikut tak. Supaya bila kereta berhenti, kilometer korang tak bergerak. Korang ikut tumpukan kilometer kan. So bila berhenti korang kena. Macam contoh Temimbel lah, sampai masa 100,000 dia tulis dalam dia punya kotak. Kenapa pomen tu 80,000 dia nak untung banyak ke? Tak. Bila enjin korang running, kereta tak bergerak, kilometer tak ikut sekali. Faham Itu konsep kerja dia. So kalau biasa kereta dah lebih pada 100,000, 20,000 dah cukup memadai. Kalau kereta tu parking sampai 2 tahun, korang langsung tak tukar, expired minyak dah sampai. Expired untuk minyak auto ni sikit tak pandai nak rungkaikan sikit, tapi dia tak boleh dah sampai setahun, melampau sangat. Okey, sebab tu boleh menyebabkan gearbox kong, gearbox rosak dan sebagainya lah. Okey, untuk benda yang basic sikit cakap tadi, itu asas untuk bahagian minyak. So yang paling penting sekarang ni yang sikit cerita pasal temperature tadi. Okey, untuk sistem air pula, korang kena kenal benda ni dulu. Mari sini. Ini spare tank. Okey, ini adalah spare tank untuk kereta Caldina ni, di mana takat dia ada tulis full. Tengok. Kebanyakan ni dekat spare tank dia akan tulis full. Bermakna full paras ni. Sikit aku nak letak lebih sikit, boleh, tak ada masalah, jangan melempah. Okey? Yang penting ikut paras dia. Cukup memadai. Sebab apa dia buat paras dia? Sebab pengeluar kereta dia nak pastikan kita dapat manage enjin ni dalam keadaan yang terbaik. Contoh dia ada kebocoran, dia akan surut banyak. Contoh dia makan air, dia akan surut banyak. Bila korang lebih banyak sangat, dia tak dapat manage. Dia tak dapat nak, tak tahu, agak-agak asyik kuat tambah aja. Tiba-tiba kejap, kurang kejap. Faham tak? Sebab tu kita tengok maksimum. Bila korang biasa letak maksimum, bermakna memang keadaan air korang mesti cantik. Okey, kena pastikan untuk radiator pula. Itu sistem air untuk spare sahaja. Pastikan dia cukup, paras dia. Okey, ni untuk radiator. Korang jangan buka waktu enjin tengah panas. Tak boleh buka. Macam kereta ni pun tengah panas. Kalau anda kata korang nak buka juga, pastikan korang rujuk dulu kepada yang pakar. Macam Siki bukan pakar, Siki cuma just ingatkan. Pengalaman Siki, benda ni memancut, kena kat badan Siki, kenalah sikit-sikit kat tangan tu biasa bagi Siki. Bukan nak cakap Siki hebat. Tak, cuma ada pengalaman dah kena. So bila temperature panas, korang tak boleh nak buka. Cara korang nak buka, korang kena pastikan betul-betul sejuk. Korang boleh tekan torque hose. Kebanyakan kereta, torque hose korang boleh pegang pakai tangan. Bila tekanan dia tak kuat, contoh kena tekan lembut. Kalau dia tengah panas, pressure dalam ni kuat, korang tak boleh tekan. Korang nak pegang pun tak boleh. So makna korang tak boleh buka benda ni. Kotor sikit tangan, tak ada masalah. Yang penting dia tak tu. 15 minit, dah tengok running semua cantik. Dah running pula, dah mati enjin elok. Baik lembut, baru korang boleh buka. Tapi make sure kalau buka, cap ni, bila korang buka, dia akan jadi panas tau. Ambil lah satu kain ke, sarung tangan ke apa, korang boleh tutup macam ni. Sebab in case apa-apa, senang korang nak lari. Kan? Kalau bila senang korang lari, tak ada lah kecederaan. Tu je sikit risau kat orang. Sebab tu sikit ingatkan, beli spana boleh tapi kena ada knowledge dulu.
pengalaman. Knowledge Pengalaman Experience lah. Okey, lebih macam tu. Okey, buka. Dia akan ada 2 step. Step yang pertama, pressure akan keluar. Step yang kedua, baru dia boleh buka cap tu. Nampak Okey. So sekarang ni, apabila kita buka cap, kita kena faham basic asas dekat cap. Contoh untuk model cap ni, sikit tak suggest pun cap ni korang beli. Tapi pastikan original lah. So bila dia turun, bermakna benda valve ni bermain. Valve ni kita boleh main. Bermakna kalau air kurang daripada radiator, dia akan sedut air daripada spare tank. Bila air dah penuh, dia akan tertutup. Dia tak perlukan air lagi. Sudah cukup lah radiator kata korang. Yang pasti spring ni dalam keadaan cantik. Tekanan dia kena pastikan 1.3. Dia tulis lah tekanan dia. Kalau ada 1.1, 1.1. Ikut je tekanan dia. Kalau 0.9 ikut. Sikit aku punya dulu kereta 0.9. Sekarang aku nak letak 1.1. Boleh ke sikit? Kalau boleh, ikut radiator cap asal. Kalau boleh. Sebab korang tak boleh ubah benda-benda macam tu. Sebab dia akan ada simptom nanti. Tiba-tiba air kurang banyak lah. Tiba-tiba air boleh tendang kat spare tank. Sebab itu tekanan kuat, betul masuk 0.9. So tekanan ada sikit, dia menggelabah tu pergi kat spare tank. Faham korang jangan tanya sebab cap ni dia banyak jenis. Ada jenis kepala kecil, kepala besar, spring kecil, spring besar, tekanan 0.9 ke tekanan 1.1, tekanan 1.3, tekanan 2.4. Tak ada Okey, relax. Okey, kita kena pastikan bila kita buka cap, pastikan cap radiator dalam keadaan cantik. Sebab cap ni boleh menyebabkan korang angkat heat. Cap saja sikit. Memang tapi kalau dia ada masalah, air semua tendang, overheat. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok daripada lubang radiator, contohlah sini Dam. Contoh kalau macam contoh kita jaga dalam keadaan cantik radiator kereta kita, ni kereta sampel sahaja. So kita boleh tengok jalur-jalur bahagian dalam ni. Bila jalur-jalur dalam bahagian dalam ni dalam keadaan tak ada sumbat, tak ada karat. Kalau contoh daripada air macam ni, ini dalam keadaan cantik. Dia ada rasa macam coolant pun warna pun cantik. Tak tahulah customer ni pakai coolant apa. Nanti korang nak tahu pula. Okey, so sekarang ni sistem air yang sikit ingatkan, pastikan bila korang boleh start kereta korang boleh on je aircon terus, tengok fan motor. Adakah ada yang jenis perlahan pusing perlahan ke, ataupun dia langsung tak pusing. Sebab kita sebelum ni kita bawa kereta, kita berhenti kat traffic light, selalu kereta kita sejuk aircon. Ni cerita pasal 2 kipas. Satu untuk kipas kondenser. Untuk aircon punya. Kita tak perasan tau. Kita bawa, panas lah, selalu sejuk lah. Sistem aircon aku gas kurang lah. Rupa-rupanya kita check sebelah aja kipas yang berpusing, sebelah lagi radiator berpusing cantik. Tapi untuk aircon punya, sebenarnya dia untuk radiator juga, tapi kondenser belakang dia nak cover, sebab tu dah 2 kipas. Tapi untuk kipas ni, ada kereta yang jalan ada yang jalan fan dia ada yang kereta yang jalan radiator fan, radiator je jalan. Kalau buka aircon, dia jalan ikut kompresor on, baru dia pusing. Ada kereta kalau kompresor on, dia akan dua-dua jalan. Ada kereta walau macam mana sistem aircon pun, radiator tetap ikut suhu dia juga. Ada juga macam tu. Dia akan ikut kad dia juga. Betul-betul panas, dia baru dia pusing. Ada pula jenis ada single speed, ada two speed. Macam ni model kereta ni dia pakai two speed. Mana korang nak tahu two speed dia, kalau tengok daripada relay, kebiasaan dia tulis fan 1, fan 2. Senang je. Sebab kalau kita perasan, bila waktu sikit dia laju tu, aku tengok biasa sama je. Betul-betul korang parking tengah panas, betul-betul korang duduk dalam kereta, kalau korang perasan aku buka bonet, dia akan keluarkan betul-betul dia nak, kalau korang tengah laju, mana korang nak tahu, betul? Bila sampai tahap betul-betul, dia akan keluarkan kipas yang laju tu lah. Fan nombor 2, speed nombor 2, kelajuan yang lebih tinggi. Okey, selain daripada tu, korang kena check untuk bateri. Bateri macam mana nak check sikit? Kereta aku ni, aku tak ada multimeter sikit. Macam mana aku nak check? Okey, macam kalau korang ada multimeter, kejap dah, tunjuk situ je. Okey, untuk kereta-kereta korang yang ada multimeter, korang boleh check menggunakan multimeter lah. Tapi kalau multimeter yang menggunakan tempat cocok rokok tu, sikit kurang yakin lah. Sebab bacaan tu dia tak sama tepat dengan bacaan daripada bateri betul-betul lah. Melainkan barang yang korang beli tu harga 1 juta. Sikit percaya lah. Bukan sikit nak condemn, bukan apa. Terbalik patutlah tak menyala. Okey, tak ada masalah untuk benda ni terbalik. Jangan korang pasang bateri jumper terbalik sudah.
Okey, kalau kita tengok kat sini 12.5. Tenaga bateri memang cantik. Okey, macam mana untuk check dia? Maknanya seorang kena start. Apabila waktu masa start tu, kita akan tengok berapa banyak dia jatuh. Macam kereta ni disebabkan dia baru bawa datang bengkel sikit tadi. Aduh. Okey, disebabkan dia baru dah bawa tadi, bermakna memang dalam keadaan cantik. Kebiasaannya betul-betul nak tengok bacaan dia waktu enjin sejuk. Dan ada lagi alat yang lebih canggih pada ni, dia boleh tengok bacaan bateri tu berapa kuat lah. So kita kena tengok ni bacaan asas dia untuk tenaga bateri. Dia kebiasaannya 11.9, 12, 12.1, 12.2, 3, 4 semua dah okey lah. Bila kita on je kunci, dia akan turun sikit. Tak tahu lah, sikit tak nampak sikit kat kunci ni. Sikit kat dalam kereta. Sikit start Okey, masa dia turun tadi, masa korang start, masa tu tenaga bateri menggunakan tenaga yang banyak untuk pusingkan starter. Tujuan starter tu untuk hidupkan kereta ni lah. Berapa dia turun tadi dah? 10.5. Bermakna kalau 10.5 dalam keadaan bateri terbaik, melainkan 8 ke bawah. Betul? Dia 8 ke bawah kan? Dia rasa macam berat sikit. 8. Tapi kebiasaannya kalau 8, kebiasaannya kalau dia turun sampai 8, bermakna bateri kurang cantik. So tak bagus lah untuk bateri tu. So bila dia charge balik, kita on aircon semua, dia bacaan 13 ke atas. Paling rendah 12.6. Kalau rendah pada tu dah tak boleh dah. Boleh campak antara dua perkara lah. Bateri ataupun alternator lah. Kurang cantik. Tapi kalau boleh check betul-betul. Sikit lebih kurang cerita bagi korang faham. Kalau sikit nak cerita detail sangat, nanti kan orang ramai tak faham. Kau sembang apa ni sikit, aku tak faham. Okey, so sekarang ni bateri kita check pakai multimeter lah. Kalau ada bengkel boleh check, boleh tolong check kan. Dah tukar minyak hitam semua, boleh tolong. Oh man, tolong check untuk bateri okey tak? Oh, dia kata, oh bang, kalau tengok bateri ni ada 2009, sekarang 2022 bang, memang patut kena tukar. Oi, mana boleh saya start okey. Tak apalah bang, tunggu tengah jalan je lah. Okey, selain daripada tu, basic asas benda yang penting untuk kereta sebenarnya korang kena check minyak brake. Minyak brake adalah sistem nyawa korang. Minyak brake boleh bunuh orang. Minyak brake boleh bunuh orang, tak? Okey, minyak brake ni pastikan dalam keadaan cantik lah. So sistem brake ni kalau boleh okey tak? Cantik kan? Kalau cantik tak apa. Bagi maknanya warna mungkin kurang sikit tapi dalam keadaan cantik lah. So sekarang ni selain daripada minyak brake pastikan cantik, kena tengok dia punya brake pad depan. Cuba tengok brake pad tu. Cuba tengok brake pad depan dia. Tebal lagi ke tak? Sebenarnya kalau macam sport ring tu besar-besar sikit, dia boleh nampak daripada sudut tepi. Bagi sikit tunjuk kat tangan sikit. Boleh masuk macam ni. Okey, ni nampak Aidam. Nampak? Oh, dia tak nampak. Nampak? Tak nampak Aidam. Tak nampak. Kalau ikutkan dia nampak permukaan brake pad tu. Kalau brake pad tu tebal lagi, nampak? Kalau brake pad tu tebal lagi, kita dah nampak brake pad tu dalam keadaan cantik. So bila tebal lagi, kita boleh yakin boleh bawa jauh lah. So kalau macam dari belakang boleh tengok juga, boleh tengok ke belakang. Tapi tak payah tunjuk banyak kereta ni. Okey, so sekarang ni takut on ni dia belagak pula nanti. Okey, so sekarang ni selain daripada tu dia ada minyak power steering. Minyak power steering ni penting ke sikit? Penting juga. Sebab kalau andai kata dia bocor ke apa, minyak kurang ke nanti, steering tangan korang jadi patah. Tapi minyak power steering ni pun kategori benda yang penting sebab dia boleh menyebabkan steering jadi berat dah. Tengah bawa lembut, tiba-tiba masuk corner tu, tiba-tiba dia jadi berat. Kita pun tak cukup nak corner. Takut. Ni cerita. Tapi dia akan mengeluarkan bunyi srek. Kalau korang perasan masuk kereta, kita start bunyi minyak betul, korang pusing steering, dia srek. Sekejap ada azan lah. Sekejap. Subhanallah. Hayya 'alas solah. Minyak auto. Air. Berapa minit agak-agak? 24. Oh, Robi.
Weh dik, bergambang adik. Tu adik. Nadin nama. Allah Martin. Nah. Ambil sekejap. Okey, dah selesai. So kita buat persambungan. Okey. Untuk minyak polystyren pastikan dia dalam keadaan cukup. Dia pun ada paras maksimum, dia ada paras minimum juga. Adakah dia akan surut? Surut boleh disebabkan ada kebocoran. Tempat punca kebocoran kebiasaannya dia akan bocor daripada standard rack, dari pipe pressure ataupun hose yang ada lah untuk supply dia. Pump polystyren, untuk model kereta ni dia menggunakan hidrolik, menggunakan minyak lagi. Dia belum ada electronic system lagi. Elektronik, bukan elektronik, elektrik power steering kot. Elektrik sebenarnya ayat asal dia. Okey. So macam contoh minyak power steering, pastikan sampai kita rasa macam dia kena flush. Kena pastikan buang minyak yang lama, masuk yang minyak yang baru. Kita pakai dalam setahun sekali kau nak buat ke 2 tahun kau, yang pasti kau orang tengok warna dah nak kurang cantik, korang tukar minyak yang baru. Bukan sedut dalam tank, pastikan kena start enjin, buang minyak-minyak yang lama. Sedut lagi, mati enjin, start lagi, main sereng, tambah, okey dah. Yang penting buatlah, jangan flush. Minyak brake kena wajib flush juga, flush bersih-bersih, buang minyak lama, bleeding 4 tayar. Macam kereta ni ada ABS pump Untuk ABS pump ni dia lebih manja sikit lah. Dia tak boleh minyak brake cepat kotor. Bila dia tak boleh pastikan minyak brake yang terlampau kotor. Bila kotor sangat, boleh menyebabkan ABS pump sumbat dan boleh menyebabkan lampu keluar, lampu ABS keluar, boleh lose pressure. Tekanan terlepas, korang tekan brake dia jadi rendah sangat. Okey, faham? Selain daripada tu, belting. Cuba tengok, tunjuk belting. Tengok, diorang pandai tak? Diorang tahu tak belting kat mana? Sembang aku tukar belting, pomen tu cas 80. Kau belting, kau tak kenal lagi cerita dia. Okey. Itu adalah belting. Tengok jenis-jenis kereta. Kebanyakan kereta-kereta moden sekarang ni dia menggunakan satu belting je. Dia tak buat lah macam kereta-kereta dulu, macam kereta Wira ke, bukan sikit konden Wira. Dia tak buat macam kereta-kereta dulu. Belting ni alternator, belting ni untuk aircon, belting ni untuk power steering. Tak, untuk kereta sekarang dia buat satu kebanyakan. Sebab dia dah tak ada dah sistem pump power steering. Kereta moden sekarang tak ada dah menggunakan sistem pump. Semua elektrik dah. Dah canggih dah. Sebab sikit ada cerita pasal steering tu lah, malas sikit cerita, jadi panjang pula nanti. Belting kena pastikan dalam keadaan cantik. Bila masa sesuai untuk tukar belting, sebenarnya waktu korang tukar timing belt, boleh tukar sekali dengan belting. Boleh tukar sekali. Kebiasaannya boleh tahan 80,000. Tapi kena tengok juga kalau kita ni kuat jenis kuat perjalanan jauh. Kerja kita memang jalan jauh. Penang, Kedah, Terengganu, Johor, dia akan cepat sikit. Dia tak macam timing belt. Timing belt kalau korang jalan latara mana pun 80,000 mesti dia boleh sampai. Melainkan korang dah biar 5 tahun parking, korang jalan lagi tunggu 80,000 tak boleh. Untuk belting selalunya kalau belting ni dia boleh tahan lah. So kalau anda kata korang kuat jalan, cepatkan sikit. Contoh 40,000 korang tengok lebih kurang tak cantik lah. Warna, stiker pun dah tangkal semua. Tukar-tukar je. Okey, selain daripada tu, sistem air yang sikit cakap, sikit dah tengok. Okey, tengok bahagian bawah kereta. Kita parking kereta kat mana? Depan rumah. Kalau parking atas rumput memang susah nak tengok. Tapi kalau setakat atas lantai, kebiasaannya atas simen, korang setiap kali keluar kereta ataupun korang boleh rajing lah, tunduk bahagian bawah, tengok bahagian bawah kereta. Adakah macam ada bocor daripada flywheel C ke? Adakah ada bocor bahagian sini, bahagian oil sump, bahagian oil pump, auto, bahagian skru minyak hitam ke? Baru lepas tukar minyak hitam hari tu, ada bocor lah. Kita kena alert sebab kita menggunakan kereta. Nak suruh pomen pergi kat rumah ke? Nak tengok kereta korang baru tukar minyak hitam semalam. Pomen nak intai pula, jadi kerja pula dia. Abang kena alert sendiri. Korang pakai kereta, korang kena alert sendiri. Tak boleh sepenuhnya tanggungjawab pomen. Pomen dah buat elok-elok. Kalau Tuhan nak tunjuk, bagi ujian kat kita, Tuhan akan tunjuk juga. Dia akan bagi ujian kat kita. Walau sempurna macam mana korang bekerja sekalipun. Korang kena ingat kat situ. Sebab tu tak ada orang yang sempurna atas muka bumi ni. Okey, sebab tu kalau orang condemn sikit-sikit pun tak ada masalah. Kita share ni ilmu yang serba kekurangan saja.
Yang lemah, yang kurang semua kena sikit. Okey, selain daripada tu tak ada dah mai. Settle lah. Pastikan horn. Horn, double signal, lampu brake, lampu reverse kena semua kena ada. Okey. Angin tayar. Okey, spare tank. Spare tank. Spare tayar. Korang tiba-tiba tayar pancit. Korang buka bonet. Tak tahu. Bonet belakang ke dekat bawah keluar ke macam mana. Spare tank pun tak tahu kat mana. Spare tank pula dah. Spare tayar. Tayar spare. Tayar spare. Tak tahu tayar spare kat mana. Oh, tak biasa cerita pasal tayar spare. Pastikan korang tukar minyak hitam ke apa. Dek, minta tolong abang, tayar spare kereta abang dah lama tak isi angin. Tak pun kalau korang malas menyusahkan dia, korang pergilah kat petrol pump, isi angin dekat spare tank. Spare tank lagi. Spare tayar kereta korang. Okey. Pastikan cukup angin dia. Tengok tekanan dia. Bila dah pakai tayar spare ni, korang jangan bawa laju. Sikit perhati je. Tayar adalah kecil, bawa pelesik macam tu kan. Macam lipas kudung kan. Agak-agak fikir sikit. Dekat tayar tu dah tulis dah 80 maksimum. Kalau boleh 80, jangan sampai 80 je maintain. Tayar tu dia tak tahan panas, dia boleh meletup. Lagi satu, tayar tu tak diguna pakai, dia letak je bawah tu. Dia akan jadi keras. Dia boleh meletup bila-bila masa je. Tayar tu untuk sementara sampai ke workshop. Bukannya pakai sampai sebulan pun pakai tayar tu. Sebulan. Macam-macam lah korang ni. Okey, next time kita jumpa lagi. Mungkin video sikit panjang, sikit minta maaf. Kekurangan daripada sikit. Sikit nak review ni sebab banyak pengguna kereta yang minyak petrol je pandai isi. Lepas tu lenjan kereta. Itu yang rosak tepi jalan, buka bonet, anak bini dalam kereta. Korang tak kesian ke? Pergi bengkel, rujuk bengkel. Bang, tolong cek. Kalau pemain tu malas, kau tunjuk pakai tangan kau. Ni belting ni crack ke tak? Takkan kau tak nampak? Marah dia balik kalau dia malas sangat. Takkan tahu hujung bulan dapat gaji je. Berkhidmat untuk bekerja. Jadilah manusia. Okey, tip untuk berjaya last. Dah. Terus